Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita manjatkan syukur kepada Allah SWT di mana kita diberikan kekuatan iman dan Islam untuk melaksanakan solat fardu zuhur berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan untuk kita meneruskan ibadah kita dan kita dapat memakmurkan rumah Allah. Allah SWT telah mengingatkan kita dalam firman-Nya, ya innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah Allah adalah mereka-mereka ini yang beriman pada Allah dan beriman pada hari akhirat. Inilah ciri-ciri orang yang memakmurkan rumah Allah. Mereka juga mendirikan solat, mereka juga mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin, dan mereka ini termasuk di kalangan mereka yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah, inilah yang kita pohon pada Allah Subhanahu wa taala setiap hari dan setiap malam, agar kita diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi insan yang selalu mengikut segala titah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala tegahan dan larangannya. Jadi tujuan dan matlamat kita hidup di dunia ini tidak lain hanyalah untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu wa taala, melainkan segala apa yang kita lakukan ini betul-betul mengikut apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan lagi dalam kita melaksanakan solat berjamaah ini. Kenapa? Kerana orang yang sembahyang berjamaah ini akan selamat daripada terlupa dan menolong imam dengan mengingatkannya. Jadi dua-dua dapat kebaikan, sama ada makmum atau imam. Berkata Al-Hafiz Ibn Hajar mengenai kelebihan yang kita sedia maklum, yang mengatakan pada kebiasaannya seorang akan terselamat daripada terlupa ketika solat berjemaah. Kenapa? Kerana dapat mengingatkan imam apabila imam terlupa dari sudut rukunnya ataupun sunat abadnya. Kalau sekiranya si imam tadi terlupa, makmum tugasnya adalah mengingatkan dengan mengucap tasbih subhanallah. Kita tak boleh cakap hello brother, salah, tak boleh. Ataupun kita mengingatkan dengan Pak Imam, salah. Tapi kita diajar supaya menyebut kalimah tasbih subhanallah. Ini ucapan tasbih tadi mengingatkan imam sekiranya ada lupa atau sebagainya. Jadi mengucap tasbih dan mengingatkan imam kepada mana-mana ayat Al-Quran yang dia terlupa ketika membacanya pun juga di sini peranan makmum untuk mengingatkan. Jadi kedua-dua memainkan peranan utama kerana saling ingat-ingatkan. Tapi kalau sembahyang sendirian, kadang-kadang kita ni terlupa. Waktu sembahyang ilham pun turun. Beg duit yang tertinggal dalam tandas pun boleh ingat. Ini dia. Kenapa? Kerana syaitan sentiasa mengganggu bila seorang tadi melakukan sembahyang, lagi-lagi dalam keadaan dia sembahyang seorang diri. Ada baiknya jugalah. Tapi di sini kalau kita lihat, kegelisahan tu akan berlaku. Kalau kita lihat daripada Sahal bin Sa'ad Sayyidi radhiyallahu anhu, ketika beliau telah mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah pergi menemui Bani Amr bin Auf selepas solat zuhur. Ini bertujuan apa? Untuk menyelesaikan pembalahan dan mendamaikan di antara sesama mereka. Ini ketika ini berlaku ketika waktu zuhur. Ketika masuknya waktu solat asar, maka datanglah muazzin, iaitu Bilal bin Rabah, menemui Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu bertanya Bilal kepada Sayyidina Abu Bakar, adakah engkau akan menjadi imam solat asar untuk ahli jemaah yang ada, atau kita menantikan kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini berlaku ketika Rasulullah mendamaikan di antara kaum
Bani Amr bin Auf. Jadi sini kalau kita lihat, saat ketika Sayyidina Bilal mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar tentang mengimamkan solat asar, maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, adakah engkau akan kerana saya akan melakukan iqamah sekarang, kata siapa? Kata Sayyidina Bilal. Jawab Sayyidina Abu Bakar, ya, saya akan menjadi imam. Ini dia. Ini satu peristiwa berlaku saat ketika Rasulullah tu tidak bersama para sahabat yang lain, bersama Sayyidina Abu Bakar. Maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar ditanya oleh Bilal. Lalu Sayyidina Abu Bakar pun bersolat sebagai imam. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muncul. Lagi-lagi sembahyang, Rasulullah muncul, sedangkan para sahabat telah memulakan solat. Ini solat tu dah bermula lah. Jadi lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meluluskan diri di celah-celah saf sehingga baginda sallallahu alaihi wasallam berjaya berdiri di saf yang pertama. Rasulullah memasuki celah-celah, dapat sembahyang saf yang pertama. Jadi kita pun sama juga. Kalau ada saf yang pertama tu, kita patut berlumba-lumba, bekerja-kerja untuk mendapatkan saf pertama, kerana fadilat keutamaan orang yang sembahyang di saf pertama tu begitu tinggi di sisi Allah SWT. Jadi kita jangan nak masuk segan, tak masuk rugi. Kalau kita lihat para sahabat ni, bila mereka nak masuk saf pertama, sampai mereka mengundi. Mereka mengunduh untuk mendapatkan saf yang pertama. Itu sahabat Rasulullah, termasuk Rasulullah lah. Sebab itu jangan ada ruang-ruang ataupun kawasan yang renggang yang boleh dimasuki oleh syaitan. Kerana apabila syaitan dapat memasuki ruang-ruang ataupun tempat yang boleh dimasukinya, maka itulah saat di mana kita akan diganggu dan kita akan dilalaikan oleh syaitan. Jadi Rasulullah SAW dapat meluluskan diri di celah-celah saf sehingga baginda SAW berjaya berdiri di saf yang pertama. Lantas para makmun menepuk tangan. Macam mana tepuk tangan, Cik Ghazali? Tak payah tunjukkan. Jadi itu menunjukkan tanda lah yang Rasulullah datang. Adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan sebab khusyuknya dalam solat tidak berpaling. Ini dia. Kita jangan tepuk, semut gigit je kita dah menggelapar. Nyamuk baru lalu saja kita dah terganggu dengan laluan nyamuk tadi, belum gigit lagi ni. Tapi kerana khusyuknya Sayyidina Abu Bakar tadi, dia tidak berpaling. Setelah ramai para makmum menepuk tangan, barulah dia, yang ini Sayyidina Abu Bakar, sedar. Dan Sayyidina Abu Bakar pun berpaling ke belakang. Tapi paling tu bukan paling badannya, tapi kepalanya. Berpaling ke belakang dengan mukanya, lalu dia terpandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saat ketika itu, bila Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam lantas memberi syarat kepadanya yang bermaksud kekalkanlah kedudukanmu di situ. Maknanya teruskan jadi imam, tak payah nak beri laluan kepada Rasulullah. Itu apa yang disebut sebagai signal dari Rasulullah lah. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an mengangkat kedua-dua tangan sambil memuji Allah SWT. Kita boleh ucapan pujian tadi, tapi jangan mengeluarkan kata-kata selain daripada pujian, subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, dengan perkataan bahasa yang kita gunakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, habis batal. Kalau kita mengeluarkan kata-kata selain daripada yang dibolehkan dalam sembahyang, maka solat kita batal. Hingga kan kadang-kadang kalau kita berdehem pun, nak kena hati-hati, sampai mengeluarkan suara, itu juga boleh membatalkan. Tapi kalau bersin tadi, dia mengeluarkan kata orang tu, bersin tadi, itu tidak disengajakan. Tapi kalau dia mengeluarkan kata acim, contohnya, sampaikan keluar suara, itu boleh membatalkan solat. Kerana dengan sengaja dia mengeluarkan suara tadi. Berdehem atau bersin dengan mengeluarkan suara tadi. Apalagi sengaja. Sebab itu dalam perkataan bahasa Arab,
kita menggunakan perkataan qi. Qi itu bermakna apa tahu? Peliharalah. Ini bahasa apa yang disebut sebagai fi'il amar. Fi'il yang perintah, qi. Sebab itu kita pernah doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Waqi itu maknanya dan peliharalah. Peliharalah dari azab api neraka. Wa qina, na tu menunjukkan kami. Qi itu peliharalah. Jadi perkataan qi saja yang kadang-kadang boleh difahami oleh orang bahasa orang Arab lah, itu juga boleh membatalkan sembahyang. Qi, peliharalah. Boleh apa lagi kalau menggunakan kata-kata dalam bahasa Melayu. Jadi di sini kalau kita lihat, setelah Sayyidina Abu Bakar berpaling ke belakang, lalu dia terpandang Rasulullah, dan ketika itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengangkat kedua-dua tangannya sambil memuji Allah SWT dengan sebab perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi. Kemudian Sayyidina Abu Bakar pun undur ke belakang sehingga dia berada dalam saf pertama. Ini tak batal, tak apa tau. Kerana dia melihat Rasulullah berada di barisan pertama, Rasulullah dah beri isyarat teruskan. Sementara itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sayyidina Abu Bakar undur ke belakang mengikut saf pertama, lalu Rasulullah pula melangkah ke hadapan menggantikan tempat siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersolat sebagai imam. Bersolat sebagai imam. Selepas selesai solat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian berpaling ke arah Sayyidina Umar sambil bersabda, "Wahai Sayyidina Abu Bakar," bukan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, "apakah alasan yang menghalang engkau daripada terus kekal sebagai imam ketika aku menyuruhnya tadi?" Jawab Sayyidina Abu Bakar, "Adalah tidak patut bagi seorang anak Ibni Kahafah bersolat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam." Ini kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa dengan kamu semua, para sahabat, aku lihat ramai kalangan kamu tadi ketika solat bertepuk tangan." Saya nak suruh Cik Ghazali suruh bertangan tadi, dah tak payahlah. Sesiapa sahaja di antara kamu apabila mendapati berlaku sesuatu kesilapan yang dilakukan oleh imam ketika solat, maka hendaklah dia mengingatkan imam dengan cara bertasbih. Subhanallah. Sementara imam apabila seorang daripada makmum tadi bertasbih, maka hendaklah dia segera berpaling ke belakang, ke arah makmum tersebut. Itu sebagai, kadang-kadang kita subhanallah, kita nak fikir apa aku buat silap, apa tak masuk-masuk. Tapi mungkin si makmum tadi beri signal, alhamdulillah, terlupa nak rukuk, terlupa nak sujud dan sebagainya. Itu sebagai mengingatkan si siapa? Imam tadi. Dan apabila imam tadi, maka hendaklah dia segera berpaling ke belakang. Mana imam tadi berpaling ke belakang ke arah makmum tersebut. Sesungguhnya bertepuk tangan ketika solat itu hanya untuk kaum perempuan sahaja. Faham? Perempuan saja yang bertepuk tangan. Tapi tepuknya bukan 2-3 kali, sekali saja. Gitu. Tapi kalau tepuk-tepuk, kita pun tak tahu apa yang tepuk ni. Rupanya tak faham. Dan berdasarkan kepada hadis yang baru dibicarakan tadi, banyak pengajaran yang telah disimpulkan oleh para ulama. Cuma fokus utama yang kita maksudkan dalam hadis ni ialah mengenai kelebihan yang kita dapat daripada solat berjemaah. Kerana kelebihan itu ialah disunatkan para makmum lelaki solat berjemaah. Ini sangat-sangat dituntut untuk solat berjemaah, untuk menegur kesalahan yang dilakukan oleh imam ketika solat dengan cara bertasbih tadi, bila nak mengingatkan si imam tadi. Lafaznya ialah subhanallah. Betul? Jangan sini subhanallah, sana subhanallah, belakang subhanallah. Relax. Satu subhanallah, kasih imam fikir dulu apa yang kau lupa. Kalau sekiranya ia bukan sampai merosakkan rukun dalam sembahyang, tak masalah. Contohnya dia tak baca doa kunut. Doa kunut hanya sunat apaan?
Tak ada masalah, teruskan. Tapi kalau dia tak rukuk, tiba-tiba dia sujud, itu kena subhanallah. Okey? Ataupun tak baca Fatihah, tiba-tiba dia baca surah. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin kalau surah Al-Fatihah betul. Terus baca qul huwallahu ahad. Pak Imam ni macam mana sekarang ni? Terus masuk surah. Yang belakang subhanallah. Allahus samad, subhanallah. Pasti tak lam yalid wa lam yulad, subhanallah. Jangan Pak Imam belakang apa subhanallah. Ini dah kacau. Si Mak Imam jangan keluarkan kata-kata, fikir apa yang dia lakukan. Pasal apa? Kalau imam tetap dengan dia punya pendirian sampai akhir dia tak baca Fatihah, dia terus rukuk, si makmum ni yang mengikutnya, kalau diikut juga batal. Pasal apa? Pasal membaca Al-Fatihah, la solata liman yaqra' bi Fatihatil kitab, maka tidak sah, tidak dikatakan sempurna ataupun sah sembahyang tadi bila seorang tadi tidak membaca Fatihah. Jadi kalau makmum ikut batal. Imam yang makmum tu, sebab itu kita kena ikut apa yang imam buat. Tetapi kalau imam salah, kita kena reject. Kita kena apa? Tinggalkan. Ini salah satu adab-adab kita kena ikut. Dan berdasarkan hadis ini juga Imam Ibn Abdul Bari telah membuat kesimpulan bahawa harus mengingatkan imam yang terlupa. Bacaan ayat suci Al-Quran pun boleh juga. Kalau dia baca surah apa, Wadduha terus masuk surah Al-A'la. Dah baik baca Wadduha terus masuk, tengahnya masuk apa, Suratul A'la, Suratul Sabbihi Isma Rabbika. Jadi kita boleh ingatkan. Jadi alasannya ialah apabila bertasbih dibolehkan dalam solat sebagai suatu cara menegur kesilapan imam. Maka menolong mengingatkan imam terhadap mana-mana yang dilupai ketika solat lebih utama. Kerana kita lihat inilah peranan kita solat berjamaah, kerana kita saling ingatkan dan banyaklah kebaikan-kebaikan yang boleh kita raih ketika solat berjamaah. Wa imma kalau sembahyang di rumah, jangan kita sembahyang sendirian. Kerana di sinilah peluang untuk syaitan mengganggu kita dan memporak-perandakan kita. Maka di sinilah disunatkan menaikkan solat fardu secara berjemaah pada awal waktu. Ini kerana dalam hadis ini para sahabat tidak menangguhkan pelaksanaan solat asar semata-mata kerana menantikan kepulangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari tindakan mereka ini. Walaupun Rasulullah tak ada, tapi solat dah masuk, kita terus jalan terus. Contohlah, saya tak ada, padahal 5 waktu ni tak turun-turun, rupanya saya tak dengar azan, ataupun mungkin saya dalam tandas. Waktu orang nak tunggu ni, kalau dapat pergi atas lebih baik. Tapi kalau tak masuk juga, salah seorang daripada antum ambil alih tempatnya. Begitulah keadaan kita ni sebagai jemaah. Mesti punya ilmu agar apa, kita juga dapat menjadi imam. Sekurang-kurang pun imam bagi keluarga kita, insya-Allah. Jangan semua tertolak pada orang lain, akhirnya tak ada orang jadi imam, semua sembahyang sendiri. Itu yang masalah. Jadi peluang untuk meraih rahmat dari Allah begitu banyak sekali, lagi-lagi di dalam masjid rumah Allah ini, kerana terdapatnya solat berjemaah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadis yang baru dibicarakan tadi menunjukkan bahawa besarnya kelebihan dan pengajaran yang diperolehi apabila seorang mendamaikan pembalahan di kalangan umat Islam dan menyatukan perpaduan di kalangan mereka, lebih lagi jika sekiranya dia seorang pemimpin. Kita kena ingatkan supaya tak berlaku pergaduhan. Kerana kalau berlaku pertengkaran, perselisihan, pergaduhan di masjid kurang elok. Kita kena damaikan. Jangan pula kita api-apikan. Itu kita kena pastikan. Mudah-mudahan insya-Allah kita mendapat kebaikan daripada tazkirah ini untuk diri saya dan juga tuan-tuan haji sekalian, dan menjadi jemaah yang setia, dan insya-Allah kita juga akan mendapat naungan Allah di yaumil mahsyar. Ketika itu tiada pertolongan melainkan
perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana ya Allah innaka antas samiul alim wa tub alaina ya innaka antat tawwabur rahim wa tim salihati a'malana ya karim. Wa akhiru da'wahum wa da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.